Borneo sebagai sebuah kepulauan yang penting sejak zaman Neolitik, bila mana bermulanya era pelayaran oleh masyarakat maritim dan juga yang digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu medium pengangkutan dan juga medium perpindahan. Jika kita lihat letakan Borneo itu sendiri strategi di Kepulauan Nusantara, okey, dan kedudukan ini telah menjadi sebagai sebuah landscape maritim yang penting untuk beberapa tempoh yang panjang, malahan hingga kini kalau kita lihat pada peta, Borneo itu berada di tengah-tengah Nusantara. Era pelayaran bermula ketika zaman Neolitik, melibatkan kepada pelayar purba, khususnya daripada Taiwan, Formosa ketika itu, dan juga Fukien. Apabila perpindahan secara besar-besaran oleh masyarakat Neolitik dalam rumpun Austronesia, maka pelayaran itu mula melalui Kepulauan Borneo itu sendiri, dan di mana Borneo Utara ataupun Sabah pada masa kini adalah merupakan tanah yang pertama sekali ditemukan oleh pelayar-pelayar ini sebelum ke kawasan-kawasan lain di Kepulauan Borneo. Namun demikian, era pelayaran dalam kalangan masyarakat pelayar, khususnya semada melibatkan perpindahan manusia, migrasi, melibatkan kepada perluasan kuasa, melibatkan kepada perdagangan itu sendiri, hanya bermula ketika abad Masihi, khususnya pada abad ke-7, di mana kemunculan Santubong di Sarawak membawa kepada kemasukan pelayar-pelayar daripada selatan China untuk berdagang dan membuat penempatan di sana. Dan Sabah ketika itu menerima tempiasan yang sama sebagai sebuah kawasan pertama apabila mereka singgah ke ataupun sampai ke Kepulauan Borneo ini. Apabila abad ke-10 hingga kepada abad ke-12, bila mana peningkatan volume perdagangan antara China dan Nusantara, Sabah juga menerima tempiasan yang sama, tetapi lebih banyak lagi kerana kapal-kapal dagang Cina itu sudah mula banyak singgah di kawasan utara Borneo ni ataupun di Sabah ni. Contohnya di Tanjung Simpang Mangayau yang menjadi sebagai penanda bila mana untuk sampai ke Borneo, maka yang pertama sekali akan disampaikan Tanjung Simpang Mangayau. Di kawasan ini juga pelayar-pelayar purba Cina akan singgah sama ada untuk mendapat bekalan makanan atau bekalan air. Tetapi bagi mereka yang pergi ke sebelah timur pula, sama ada Sulu terus kepada Makassar hingga kepada Maluku, mereka akan mengambil kepada laluan sebelah. Jadi Simpang Mangayau ni umpama persimpangan lah di antara timur dan barat. Namun demikian, tidak semua kapal yang bernasib baik. Ada kapal yang tidak sampai ke destinasi mereka, walaupun mereka melepasi halangan-halangan permulaan di selatan China ataupun di tempat asal mereka. Kapal-kapal ini ada yang karam. Karam mungkin diakibatkan oleh cuaca, diakibatkan oleh ketidakfahaman tentang laluan, khususnya di kawasan utara Sabah itu sendiri, kawasan yang berbahaya, laluan yang penuh dengan beting pasir, penuh dengan terumbu yang tersembunyi di bawah dasar permukaan laut itu. Jadi kapal yang tidak pernah melalui kawasan ini, sama ada dalam cuaca yang teruk ataupun dalam keadaan malam, akan melanggar halangan-halangan ini lalu karam. Justru itu kalau kita lihat berbanding dengan kawasan lain di Borneo ini, Tanjung Simpang Mangayau itu sendiri yang paling banyak kapal karam. Itu salah satu faktornya. Kalau mereka berjaya melepasi Tanjung Simpang Mangayau pula, mereka berhadapan dengan benda-benda yang sama juga. Dan ancaman yang terbaru ialah Lanu. Jadi mereka akan sampai ke misalnya ke perairan Mantanani,
Pulau Tiga, Mengalum, Labuan, itu kawasan-kawasan itu. Ada yang sampai ke Brunei, dan sampai ke Sentubong. Dan kalau mereka bernasib baik, mereka akan sampai ke Jawa, destinasi mereka, atau ke Melaka. Dan perkara lagi apabila mereka akan balik, mereka akan melalui laluan yang sama. Jadi perjalanan pergi balik itu adalah satu perjalanan yang panjang, untuk membawa hasil dagang mereka. Pada masa yang sama, apabila kemunculan kerajaan-kerajaan awal, khususnya pada era zaman tradisional, selepas kejatuhan Majapahit, selepas Melaka, kerajaan-kerajaan kesultanan pun banyak muncul di Borneo ini, sinambungan daripada kerajaan Hindu Majapahit di Kalimantan. Jadi kalau kita tengok di Sabah ni, daripada Kesultanan Brunei, kemudian daripada kerajaan Kesyarifan Marudu, begitu juga dengan beberapa kerajaan kecil kesultanan di sebelah Filipina, maka hubungan itu semakin besar. Rangkaian itu bukan antara China dengan Borneo sahaja, malahan pada masa yang sama orang-orang Eropah pun sudah masuk ke Borneo ini, khususnya Belanda, Portugis dan Spanyol. Jadi Borneo itu menjadi satu kawasan ring ataupun lingkungan maritim untuk di kawasan tengah-tengah Nusantara ni. Maka kapal-kapal yang malang ni itu yang banyak akan karam. Pada masa penguasaan atau penjajahan Barat, khususnya oleh British, keadaan sebaliknya berlaku pula, iaitu tidak banyak lagi kapal-kapal yang karam sebab pemetaan hidrografi sudah dibuat bagi laluan-laluan selamat. Tambahan kadar karam berlaku kemudiannya ketika zaman Perang Dunia Kedua, di mana kalau kita lihat di kawasan Asia Tenggara ni, lokasi kapal karam yang paling banyak sekali kapal karamnya ialah di utara Borneo, yaitu di antara Kudat hingga kepada Palawan. Di situ terdapat ratusan kapal Perang Dunia Kedua, khususnya milik Jepun, yang ditenggelamkan oleh tentera bersekutu yang diketuai oleh Amerika Syarikat lah. Jadi mana kapal-kapal yang keluar daripada Borneo, kapal-kapal yang keluar daripada selatan Nusantara ini, mereka akan diserang hendap oleh kapal-kapal Amerika di wilayah utara inilah, di utara Bangi dengan Palawan. Jadi sebab itu kapal-kapal Jepun banyaknya tenggelam di situ, bukan di kawasan Laut Cina Selatan ataupun kawasan Sarawak ataupun kawasan Jawa. Jadi di situ kawasan tu antara yang dalam dengan yang cetek. Jadi sangat sukar untuk kapal Jepun untuk masuk untuk keluar daripada Nusantara ini. Sebab bila mereka melepasi Borneo, mereka akan naik ke Filipina. Jadi di Filipina ketika pada peringkat awal Perang Dunia Kedua dikuasai oleh Jepun itu sendiri. Jadi kawasan itu agak selamat. Cuma yang dia tidak boleh kuasai ialah di kawasan utara Borneo atau Sabah ni lah. Jadi itu sebab beratus-ratus kapal tenggelam di kawasan ini kapal Perang Dunia Kedua. Dan sekarang ni kalau kita lihat perkembangan untuk mengkaji kapal-kapal karam sejak daripada zaman Neolitik ni lagi hingga kepada Perang Dunia Kedua meluas dilakukan. Namun demikian halangan terutamanya daripada cuaca lah, tidak mengizinkan kita untuk berpanjangan berada di lautan untuk mengkaji kapal karam ini. Begitu juga dari segi kewangan dan dari segi keselamatan lah, sebab kawasan ini adalah kawasan yang kita kategorikan sebagai kawasan yang agak tegang, dan sekarang ni dalam lingkungan A-zone lah. Jadi kapal-kapal ini ada yang diketemukan diselongkar oleh penduduk tempatan, oleh nelayan kapatan dan dijual. Ada yang dikaji oleh pengkaji tempatan yang mengkaji tentang dalam bidang arkeologi maritim. Ada yang dikaji berdasarkan kepada arkeologi laut. Yang pentingnya sekali ialah kalau kita lihat Borneo itu kaya dengan warisan bawah airnya, khususnya kapal karam, kerana Borneo itu adalah penanda ataupun kita panggil mercu tanda maritim di Nusantara. Sebab tu dia banyak kapal karam di sini. Sebelum sampai, kamu mesti sampai ke Borneo dulu. Sebab kalau dari Simpang Mengayau tu kita boleh nampak bukan Tanjung tu, tapi Gunung Kinabalu tu.
Itu dia punya, kalau dulu rumah api lah. Tapi sebelum rumah api itulah penanda dia. Jadi kalau kamu biasa, lepas. Tapi tidak semestinya kamu lepas halangan fisikal, kamu akan menempuh halangan yang lain, khususnya lanun. Jadi keadaan itu menyebabkan mengapa persoalan ataupun misteri kepada banyaknya kapal karam di kawasan utara Borneo itu sendiri berbanding dengan Borneo, kawasan-kawasan lain di Borneo.